Terima kasih Ustaz Syukri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pertama sekali saya ingin ucapkan terima kasih kepada rakan-rakan semua kerana dapat luangkan masa untuk bersama-sama dalam sesi PDS pada malam ini. Okay. InsyaAllah seperti mana yang Ustaz Syukri maklumkan, saya akan berkongsikan tentang satu perkongsian yang diberikan tajuk Paperless on the Go. Paperless on the Go. Jadi seperti mana yang semua tahu, malam ini adalah malam kedua. Kita just masuk pada benda-benda basic, and then nanti kita akan develop pergi kepada apps yang lebih menarik lah. Okay. Sebelum mula lanjut, macam moderator kita dah maklumkan, nama saya Syariful Fazli, tapi boleh panggil Cikgu Syur. Saya dari MRSM Kubah Ampassu, mengajar subjek physics. Okay, mengajar subjek physics. Jadi kita mulakan. Pertamanya saya nak tunjukkan kepada semua beberapa contoh macam mana saya menggunakan aplikasi Notes di dalam iPad saya. Okey. Tengok. Okey, ini adalah aplikasi Notes kalau cikgu yang saya guna. Jadi aplikasi ni sangat dekat lah. Maksud sangat dekat tu adalah antara aplikasi yang kerap saya guna. Boleh jadikan aplikasi harian saya. Aplikasi harian, nak catat, nak buat to-do list, macam-macam. So dan dia sangat mudah. Dia sangat mudah dan sangat ringan. Okay. Kita tengok. Pertamanya hujung tahun lepas, dalam bulan 10, saya nak wujudkan coding club di MRSM saya. Jadi sebelum saya jumpa dengan Timbalan Pengetua Pembangunan Bakat, saya brainstorm dulu dengan beberapa rakan yang lain dan saya cuba tengok apa yang saya ada. Jadi saya gunakan aplikasi Notes ini untuk saya tulis point-point dan untuk saya lihat berapa orang yang ada, siapa yang boleh menyertai kelab ini, device macam mana, dah ada ke belum, kalau benda ni kita nak buat, di manakah tempat dia. Jadi semua tu idea-idea ataupun perbincangan ataupun apa-apa yang saya brainstorm tu saya catat di dalam Notes. Okey, ni adalah contoh notes yang saya buat masa sebelum saya propose officially kepada Timbalan Pengetua Pembangunan Bakat lah. Saya masuk pada bilik yang saya cadang nak buat tempat pertemuan coding club tu. Saya pergi check ada apa, ada TV, ada meja Jepun 10 biji, ada Apple TV, and then ada whiteboard and so on lah. So saya jot down semua tu, maklumat saya ada tu, semuanya saya jot down di dalam aplikasi Notes. Okey, satu contoh lagi, pada tahun ni saya, sebelum ni saya pegang subjek SPM kan. Pada tahun ni saya jadi penyelaras subjek sains untuk tingkatan 1. Jadi tingkatan 1 ni dia kena buat pre-test. Okay, pre-test untuk kita tengok kemahiran asas sains dia lah. Jadi pada bulan 2 hari tu saya kena organisekan satu pre-test. Dia macam ujian yang besar jugalah untuk pelajar-pelajar tingkatan 1 tu. Jadi saya discuss dengan penyelaras tahun 2019 apa yang diorang dah buat, saya tanya kan. Jadi semua tu saya jot down dalam saya punya aplikasi Notes. Okay, contoh kat sini boleh tengok saya tulis to-do list. Saya buat to-do list saya, apa yang perlu saya buat, and then saya sketchkan layout di dalam saya sketchkan layout dalam makmal. Saya diskan layout di dalam makmal.
menggunakan notes juga. Okay, saya lukis meja station berapa kat mana, and then saya buat beberapa jot down notes di dalam aplikasi ni. Saya juga ni tentang perkara pretest tadi okay. Saya juga minta dengan penyelaras 2019 contoh jadual petugas. So apa yang saya buat, saya scan jadual tu and then saya letakkan di dalam note saya. Okay. Seperti mana cikgu dapat tengok kan, example from 2019 pre-text okay. And then penyelaras ada bantu saya, dia buat jadual untuk tahun ni, untuk tahun 2020. Lepas tu dia send, and then saya boleh attach juga file tersebut. Dalam kes ni word file, saya boleh attach ke dalam note saya. Okay. Ni macam mana antara beberapa contoh lah macam mana saya menggunakan aplikasi notes. Okay. Itu adalah beberapa contoh macam mana saya gunakan notes dalam di sekolah lah, dalam sekolah. Okay, jadi malam ni apa yang kita nak capai ataupun apa objektif yang saya letakkan perkongsian saya pada malam ini. Pertama sekali kita nak buat to-do list. Okay, nak tengok macam mana to-do list macam yang saya buat tadi. And then nak tengok juga tentang formatting di dalam notes. Okay, so ini adalah layout. Kita nak cakap pasal layout notes kita dulu. So cikgu perhatikan sini saya buat numbering nombor 1 sampai nombor 9. So nombor 1 tu adalah icon untuk kita create a new note. Okay. Create new note. And then nombor 2 tu adalah icon yang biasa dalam Apple, dia adalah sharing option. Nombor 3 obviously dia adalah delete. Nombor 4 tu adalah icon untuk kita collaborate. Maksudnya notes ni dia ada ability untuk kita sama-sama tulis note. Okay. Jadi macam contohnya kita ada 2-3 orang, kita masing-masing ada iOS device ataupun iPad, kita nak brainstorm any ideas. Okay. So kita share satu note tu, masing-masing boleh jot down dalam satu note yang sama. Right? Yang kelima tu adalah untuk kita open left hand panel. Sekejap lagi saya tunjuk. Nombor 6 tu adalah macam marker pen tu, adalah untuk kita buat annotation ataupun drawing. Okay. So kalau tiada Apple Pencil, kita kena tap that icon. But then kalau kita ada Apple Pencil, kita just tap pencil tu dekat screen iPad kita, dia akan automatic terus keluar. And then nombor 7 tu kita boleh scan dokumen, add photos, videos. And then nombor 8 untuk create to-do list. To-do list, ingat yang kita nak buat yang pertama, create to-do list. Nombor 9 tu kita nak undo ataupun kita nak patah balik ke depan. Alright. Okay. Tadi ada yang saya kata nak tunjuk left hand panel. So maksudnya number 1 tu kalau kita tekan dekat kita punya notes tu, dia akan keluar panel di sebelah kiri. So panel ni akan list down semua notes yang kita ada. Contoh sekarang adalah dekat screen ni saya buat folder untuk iPad lesson. So dia akan keluar semua file-file yang ada di dalam folder tersebut. Okay, kita boleh access. Okay. Saya cerita nanti kita buat sama-sama. Alright. Bila kita tekan, panel tu akan tutup lah. So biasanya kita akan tutup panel tu. Sebab panel tu just untuk kita tengok kita punya file-file, notes file yang kita dah ada lah. Okay. Kalau cikgu perasan kat sini, dia ada line kan. Saya punya notes sekarang, gambar ni, screen ni dia ada lines. Okay. Kita boleh juga nak yang tak ada lines. Okay. Nanti saya akan tunjukkan macam mana kita buat dengan kita gunakan simbol sharing option tadi, nombor 1 tu. Okay. Dan Cikgu Syuh, ya, ada satu soalan. Boleh tak kalau kita guna notes tapi tak pakai Apple Pencil, kita pakai pen lain? Okay. Kalau kita tak ada Apple Pencil, kita ada any stylus, boleh guna, tak ada masalah. Tapi
sentiasa nak kena tekan ikon yang macam marker kat bawah penjuru kanan bawah. Okay, boleh guna, tak ada masalah. Alright. So kalau cikgu perasan, kita patah balik kat screen. Kalau cikgu perasan ada saya letak number 2 tu kan. Okay, bila kita tap dekat number 2 tu, dalam notes kita, bila kita tap dekat number 2, dia akan naik kita punya keyboard. Okay, keyboard akan naik dari bawah, and then dia akan ada new icon. Okay, icon 1, 2, 3 tu adalah sama je macam tadi. Nombor 4, okay, icon nombor 4 tu adalah formatting icon lah. Maksudnya kita boleh setkan dia jadi header, kita nak buat bullet list, numbering, semua kita format kat situ. Nombor 5 tu adalah untuk kita create table. Dan nombor 6 tu undo. Okay, untuk buat undo. Now, okay, kita tengok, saya ambil satu contoh, okay, macam mana saya gunakan Note ni untuk design program based learning untuk pelajar form 1. Okay, saya tunjuk dan kita akan buat sama-sama. Okay. Jadi saya buka Note saya. Tengok saya tekan dekat ni, dia akan tutup panel tu. Okay, so dia akan jadi besar. Menariklah sikit nak tengok kan. Okay, this is apa yang saya buat dekat masa saya rancang dekat form 1 nak buat project lah, kita panggil project, program project based learning, program based sila bukan program based learning, project based learning. Macam mana saya design dengan kawan-kawan. So saya buat to-do list. Lepas tu saya buat apa yang nak kena briefkan dekat student. Yang ni kita akan go one by one lah. Kita akan buat sama-sama, lebih kurang macam ni. And then saya attach foto. Foto ni daripada internet. Dia ada URL kan kat gambar tu, watermark tu. Tapi the point is, saya boleh annotate dekat foto ni. Saya boleh conteng. Okay, saya buat layer. Sebab PBL ni berkaitan dengan density, subject science. And then proposal, saya scan proposal guna kamera. Okay. Scan dokumen tu kita boleh annotatekan juga. Okay, kita boleh annotatekan juga. Saya ambil project proposal file daripada cikgu tahun lepas. Okay, saya attachkan kat situ untuk rujukan. Lepas tu saya create table dalam saya punya Note. Sebab pelajar dia kena buat dalam kelas, dia kena by group, dia kena buat satu minuman ataupun makanan yang berkonsepkan density. And then end up bila selesai dia punya presentation semua, saya minta setiap kelas untuk come out dengan satu menu untuk dijual. So akan buat night market. Okay, jadi sebab tu saya tulis kelas 101, diorang decide nak jual ABC, cost berapa, selling price berapa, saya tulis dalam table. And then saya draw ataupun saya tulis draft macam mana untuk layout night market tu. Okay, layout night market. Okay. Semua ni saya buat dalam notes, bukan saya ambil gambar. Semua ni kita buat dalam notes. Ini yang saya akan cuba cover apa objektif yang saya bagi tahu di awal sesi tu. Ini apa yang kita kena buat semua. Okey, jom kita buat satu persatu. Pertama sekali kita nak buat macam mana buat to-do list. Okey, to-do list. Alright, saya akan buat new document. Macam saya kata tadi, new document, kita akan tekan this icon. Okay. Akan keluar macam ni ya. So always cikgu, sebelum kita type apa-apa, saya lah my habit bila buka note saya akan setkan sama ada saya nak kosong macam ni ataupun saya nak dia ada garis. Sebab tulisan saya tak ada garis ni, dia akan jadi sengit-sengit. Ataupun nak ada grid macam kertas graf. Okay, macam mana nak buat? Cikgu tekan the sharing option icon ni. Okay, icon nombor 2 ni yang saya gerakkan ni. Cikgu tekan tu, dia akan keluar lines and grids. Okay, so kita tengok apa yang ada. Alright. So at the top adalah blank
pages, maksudnya tak ada sebarang line. So bawah dia ada line dengan size yang berlainan, and then the third row kita ada grids dengan size yang berlainan juga. Okay, jadi notes ni semua orang boleh guna. Semua orang boleh guna dalam environment pengajaran diorang, pengajaran kita lah kan. Contohnya grids ni mungkin sangat berguna untuk cikgu matematik, for example, subjek matematik, untuk sketchkan graf, untuk tunjuk translation maybe. Cikgu sains pun guna. And then kalau tak melibatkan subjek sains dan mat, kadang kita nak cikgu seni ke nak ajar melukis kan, kadang kita perlukan the lines kan. Saya ingat cikgu saya ajar dulu kan, saya tak reti melukis, dia perlukan lines, kita boleh ambil daripada situ. Okay, so kita boleh choose. Saya pilih yang ni, so dia akan keluar lines lah, tak nampak sangat kan kat screen. Okay, dia akan keluar line. And then saranan saya, it's a good habit, setiap kali kita buka notes, kita jangan terus tulis note, kita kena tulis title. Kenapa kena tulis title? Sebab saya keluarkan panel sebelah kiri, saya tekan ni. Okay, saya tekan tu. Okay, cikgu tengok sekarang dia punya tajuk file ni adalah new notes. Okay, new notes. Okay, jadi perkataan pertama ataupun ayat pertama yang kita tulis dalam notes tu akan menjadi tajuk pada file kita. Sebab tu it's a good habit, bila kita buka notes, always tulis tajuk dulu supaya dia menjadi nama kepada file kita tu. Contoh, tulis ni, saya tab saya tab anywhere dekat notes ni, saya tab, saya tulis Maplet tutorial. Okay. So cikgu perasan tak? Saya punya file name ni dia akan terus tukar. Apa benda pertama yang kita tulis, apa sentence, dia akan jadi our file name. Okay, so make a good habit untuk kita sentiasa tulis tajuk dulu lah. Ataupun kita nak guna Apple Pencil tulis tajuk pun boleh. Siapa ada pencil, contoh so saya padam ni, tengok dia kembali kepada new note. Okay, saya guna pensel untuk tulis. Oh, sorry. Saya tukar. Nanti saya cerita pasal option yang ada ni. Okay, sekejap lagi. Maplet tutorial. Okay. Nasib baik dia boleh faham tulisan saya. Tulisan saya tak ada lawa sangat. Okay, jadi the first apa yang kita tulis, walaupun dengan pensel, dia akan menjadi kita punya file name. Alright, so macam mana kita nak buat to-do list? Senang je. Saya akan guna keyboard. Cikgu tap anywhere, tempat yang kita nak guna. Contohnya saya tap di sini, keyboard akan naik. Okay, saya buat tajuk dia tu. Okay, saya buat tajuk to do for experiment. Cikgu show. Ya? Boleh tak cikgu show tunjuk sekali lagi dekat mana kita nak pilih grid line tadi? Oh, grid line. Baik. Okay. Kalau kita nak tukar grid line ataupun baris nak kosong ke, kita pergi dekat yang ni. Sharing option. The second icon daripada sebelah kanan. Okay. So kita tekan. Tadi dia jadi lain sebab tadi blank canvas. Saya tak tulis apa-apa lagi. Okay, contoh Okay, contoh tadi blank macam ni. Kalau kita tekan je yang ni, tekan je, dia akan keluar satu option sahaja, line and grids. Dan kita set. Okay, so ulang. Maksudnya kita tak tulis apa-apa lagi. Kita terus tekan ni, sharing option punya button. Dia akan keluar option lines and grids. Okay, so kita boleh set up lah. Tapi kalau kita dah tulis ataupun kita dah type macam dokumen tadi, macam ni saya dah type kan, saya dah type. Kalau kita tekan ni, katakanlah saya tiba-tiba kata saya tak nak lah garis-garis ni, saya nak grids, saya nak tukar kepada grids. So bila saya tekan sharing option ni, icon ni, dia akan keluar banyak option yang lain. Okay, but then don't worry, dia ada di bawah. Kita just scroll down
scroll down, perasan ni. Lines and grids. Okay. Scroll down, kita ada lines and grid. Benda yang sama keluar. Okay, katakan tak nak. Tutup. Boleh Alright, kita sambung macam mana kita nak buat to-do list. Okay, kita enter. Benda yang cikgu kena tekan adalah this icon yang circle ada tanda tick kat dalam dia tu. Ikon ketiga daripada kanan tu. Okay, kita tekan tu dia akan keluar. Tengok saya tekan ikon ni. Dia akan jadi bulat. Okay. Tempah barang. Okay. Apa lagi saya kena buat? Raizo template. Okay. Prepare craft paper. Alright, itu adalah to-do list kita. Dan so on lah. Okay, katakan kita dah buat, katakan saya dah buat, bila saya tutup ni, saya tutup note saya and then saya terus pergi Raizo template for example, saya just cikgu ambil jari cikgu, maksudnya kita dah selesai Raizo template, kita tekan circle kat dalam tu, dia akan turun macam tu. Okay, and then katakan saya dah ambil graph paper. Okay, so maksudnya kita dah buat, tekan je. Okay. Maksud yang tinggal sekarang adalah saya belum tempah barang eksperimen tu. Okay. Jadi mungkin cikgu boleh ambil beberapa ketika ataupun beberapa selang masa beberapa saat, dalam 15-30 saat untuk cikgu cuba buat to-do list menggunakan notes. It's very simple dan yang paling saya suka buat to-do list menggunakan notes ni sebab dia tak berat. Okay? Dia tak berat dan user friendly. Okay? Boleh. Cikgu boleh cuba sekarang buat, dan kalau ada soalan boleh tanya. Okay, cikgu, kalau ada soalan sekarang ni, cikgu boleh tanya cikgu show direct. Sementara cikgu siapkan list yang cikgu show minta. Okay, Cikgu kalau Show. ada soalan cikgu show. Cikgu Show, saya nak tanya, saya tak guna Apple Pencil tapi saya guna pensel yang stylus Ya. pencil tu. Lepas tu bila saya nak tulis tu dia macam susah nak tulis, dia macam tak boleh. Maybe sebab terliri lah kot, maybe. Tapi kita kena masuk dekat yang the second icon tu dulu, lepas tu pilih markup dulu baru boleh guna. Tapi even so dia tak boleh direct, and then I have to save it first to nak masukkan dia dalam itulah dia tak menjadi, tak apa nak menjadi. So I'm just wondering, is it the pen or macam mana? Alright. Pertama sekali kalau cikgu The writing guna any stylus, sorry. okay, kalau cikgu guna any stylus, cikgu kena tekan always yang bawah ni, ikon yang bawah ni. Kalau Apple Pencil tak payah tekan, kita just tulis terus. Okay, tapi kalau kita guna stylus ataupun nak tulis guna jari ke apa ke, cikgu just kena tekan ni dulu. Tekan. Okay. Sekejap saya auto minimize ya. Baru dia akan keluar option ni. Bila selesai, cikgu kena tekan ni done. Barulah dia balik kepada yang asal. Okay, dah selesai tulis, tekan done. Baru dia keluar balik option yang tiga-tiga ni. Okay, I'll try that. Okay. Alright. Thank you. Satu lagi, bukan nak promote apa, tapi saya dulu pun guna stylus biasa. So memang tak berapa seronok sikit lah bila guna invest sikit dekat Apple Pencil ni. Dia smooth dan paling best. Kita palm kita ni, kita boleh letak atas screen sambil menulis. Dia tak kacau tulisan. Kalau stylus lain, dia kacau. Mungkin dia tag kat sini kan. Tapi Apple Pencil tak. Alright. Betul, insyaAllah kita akan invest, insyaAllah. Okay, next. Okay, boleh cikgu buat to-do list. Next, saya nak tunjuk tentang formatting di dalam notes. Dia adalah simple formatting. Contohnya, kita dah type dari to do for experiment. Dan saya nak jadikan, kita dah ada title kat atas.
maplet tutorial. Lepas tu saya nak jadikan ni sebagai heading. So apa yang kita boleh buat, cikgu double tap dekat any word yang ada ni, yang cikgu nak jadikan heading tu, cikgu double tap. Patutnya double tap dia akan jadi dia akan jadi macam tu. Double tap, dia akan select tempat yang kita tap tadi dan cikgu tarik je apa yang cikgu nak jadikan sebagai heading saya. So ulang balik, cikgu double tap. Highlight, dia akan kita highlightkan sampai mana kita nak jadikan dia headings. And then macam kita nak formatkan dia sebagai headings. Cikgu tengok ada A besar, A kecil ni kan, double A ni, kita tekan this one untuk formatting. Dia akan keluar option sebagai title, headings, subheadings, body, monospace, macam mana kita nak bold ke, nak italic ke, and then kita boleh buat ni, this is dash point. Kalau kita nak tulis bentuk dash ke, numbering, bullet point, yang ni kita nak dipanggil indentation. Indentation, and nak ke kiri ke, nak ke kanan. So sekarang saya nak jadikan to-do list saya tu sebagai headings. Dan saya nak dia ada underline. So cuba tengok apa jadi. Saya silap ni This is undo. Saya undo. Saya silap select tadi. Select ni, nak jadikan ni sebagai heading, saya tekan double A tu. Jadikan dia sebagai heading. Dah bold, and then saya nak di underline. Nampak? Dia jadi macam tu. And then saya nak turunkan keyboard, tekan ni. Penjuru kanan bawah. Gambar keyboard ada nak pandang ke bawah kan. Contoh lain formatting, contoh lain kan, saya tunjuk kan macam mana kita nak buat numbering kan, numbering. Contohnya kita tengah type notes ke, type note kita tak payah type 1 dot, tak payah, kita tekan terus formatting, tekan numbering ni. This one, tengok dia dah akan jadi nombor 1. Contoh pertama, kita enter, dia terus automatic nombor 2. Katakanlah kita nak buat macam ada 1.1, 1.1, dan dia akan indentation ke kanan sedikit lah kan, biasanya 1.1 ni. But then untuk notes dia adalah simple, dia tak ada 1.1. Jadi macam mana kalau kita nak indentation tu? Contoh indentation pertama. Saya tak nak nombor 2, saya nak dia indentation, maksudnya anak kepada point nombor 1. Senang je, kita ambil ni, and then saya tolak ke kanan ni, indentation ke kanan, this icon. Tengok apa jadi. Dia masuk. Nak masuk lagi, tekan lagi. Dan obviously kita tak nak nombor 1 because confusing So saya nak tukarkan, instead of nombor 1 saya nak guna dash. Tekan di sini. Ataupun selera cikgu nak guna bullet. Dia macam ke dalam sangat kan, dia adjust keluar sikit indentation tu. Alright. Ini adalah simple formatting di dalam notes, which is good untuk layout kita. Untuk layout kita bukanlah semua sama je, kita tengok kita nak adalah juga yang heading, subheadings, monospace, kita nak ada title and so on. Mungkin boleh cuba untuk beberapa saat, semua saat je kan. Mungkin sebab simple je, kita boleh cuba guna formatting di dalam notes. Sebab saya rasa majoriti cikgu dia buat sambil tengok apa yang cikgu show tunjukkan. So kita boleh guna, kita boleh continue terus lah. Cuma kat sini ada soalan cikgu show. Saya lukis guna jari tak jadi. Saya klik logo pen tu tapi still scroll up and down. Maksudnya dia lukis guna jari dekat notes tak jadi. Bila nak guna jari dia still
up and down dia punya notes tu. Ya saya pun dah lama tak. Sekejap kita cuba. Oh tak boleh. Sekarang kita guna jari. Tak jadi Tapi saya rasa okay, dia tak jadi. Tapi dia boleh kalau kita ada dokumen. Yes, dia kalau untuk kita markup, kita misal kita ada PDF ataupun gambar, kita annotate, kita boleh guna jari. Tapi Yes, kalau annotate tu boleh guna jari. betul. Dan sekarang ni tak boleh kan. Contohnya Kalau kita nak lukis dia tak boleh. Okey, sekejap. Kalau tak kata dia tak guna jari, cuba tengok dekat setting. Jadi dekat setting, scroll down sampai jumpa notes. Okay, lepas tu only draw with Apple Pencil tu, you undo that one. Pergi okay, setting. Nak dewan pergi ke bawah tu, show tengah buka Okay, sebelah on the right one tu, okay, you scroll down bawah. Ni dah klik notes kan? Okay lagi, okay, only draw with Apple Pencil tu, you cuba kalau enable dia. Nanti mungkin boleh guna jari. Cuba try. Yang ni kita cuba. Kalau kita disablekan this one, tengok jadi tak? Di mana tadi? Okay, this one. Saya guna jari sekarang. Kena tekan tu. Alright. Okay, terima Thank kasih. you Kak Reha. Puan Reha. Alright. Okay, good. Okay, boleh kita proceed? Next. Cikgu Syul. Next, kita nak tengok macam mana nak add dan annotate foto. Okay, add, annotate foto. And done. Okay, next kita nak tengok foto. Sudah je. Okay. So, saya select. Jadikan dia title. Heading. Okay. Macam mana kita nak add foto? Very easy. Sama ada cikgu boleh guna drag and drop function ataupun cikgu nak guna this kind of option dekat icon ni. Kita tekan, akan ada option scan document, take photo and photo library. Apa yang berbeza yang take photo dengan photo library ni? Take photo ni maksudnya kita ambil gambar sekarang. Foto tu dia ada dalam photo library. Kita nak ambil on the spot. Okay, contohnya saya nak ambil gambar. Saya tekan take photo. Gambar hasil kerja ni hasil kerja student. Alright. Ambil. Then cikgu guna use photo. Tekan use photo kat bawah. Dia ada. Okay. Dia ada kat sini. Gambar tadi. Okay. Ataupun kita nak ambil gambar daripada photo library, boleh juga. Tekan gambar kamera ni dan tekan photo library ni. Daripada photo library. Contohnya ambillah gambar apa-apa Ambillah gambar apa-apa pun. Okay. Ada. Okay. Dan apa yang kita boleh buat, macam mana nak annotate kan dia, sama ada gambar yang kita baru tangkap ataupun gambar yang dalam photo library kita. Cara nak annotate, katakan saya nak tanda hasil kerja student, saya nak tanda hasil kerja student. Macam nak buat, kita tap gambar ni guna jari ataupun guna pensel. Okay. Kita tap, dia akan keluar macam pop, dia besar sikit, and then menu kat atas ni dah berubah. Kalau kita perasan, dia ada sharing option, markup, this and done. So kalau guna Apple Pencil, okay, terus dia lukis. Ataupun kalau tak ada, atau guna stylus lain, cikgu tekan markup ni lah. Okay, contohnya kita nak tanda hasil kerja student. Tanda je. Okay. Okay. Bila dah siap, kena tekan done.
So dia adalah on the go, kita kata sangat mudah. Kita just buka note, terus ambil nak tayangkan contoh ataupun skrip jawapan student kan, untuk semua, untuk share. Okay. Sama lah juga dengan foto dalam library, kita tap dia keluar tu, terus kita annotate. Contohnya this is, kita panggil light ring. Harga dia lebih kurang 30-45 ringgit contoh. Okay. Nanti saya akan pergi detail sikit pasal panel yang kat bawah ni. Masa drawing kejap lagi saya akan cerita detail panel-panel kat bawah ni. Sekarang kita nak just annotate ataupun nak mark up gambar yang kita letak. Okay. Dan juga nak scan dokumen. Tadi saya dah tunjuk kan. Tadi ambil gambar, dia lain tau. Ambil gambar dengan scan dokumen. Cuba tengok this is gambar. Kalau scan dokumen, untuk saya nak buat bawah dia. Saya nak scan dokumen yang sama. Tekan gambar kamera ni juga. Ambil scan dokumen. Hasil dia akan jadi lebih okey lah. Kalau tadi nampak gelap, tak gelap kan. So kita boleh drag benda ni, kita nak scan bahagian mana. Keep scanning. Keep scan. Kita keep. Kita tekan ada multiple dokumen yang kita nak scan kan. Jangan save lagi. Jangan tekan butang save ni lagi. Kita just ambil gambar apa yang kita nak lagi. Contohnya belakang. Okay. Kita boleh adjust area mana dia untuk dia. Kita ambil scan. Okay. Kalau dah pun kena tekan keep scan. Okay. And then kalau dah scan habis, tekan save. Okay. Sebelah bawah kanan tu ada save kan, kita tekan save. Number 2 tu menunjukkan kita dah scan 2 dokumen. Okay. So kita tengok apa beza dia dengan ambil foto tadi. Tengok dia lebih cantik lah kan. Lebih cantik, tak adalah nampak gelap terang gelap kan. Dia lebih sesuai lah macam scan. Okay, macam scan punya dokumen. And then obviously kita juga boleh annotate ataupun markup dokumen yang kita scan tadi dengan cara kita tap je mana dokumen. Katakan this is the first document, this is the second document yang saya scan. Katakan saya nak markup the second document number 32 ni. Kita tekan je, dia akan pop up keluar. And then option dia dah jadi lain lah. Perasan tak atas ni? Tadi dia tak ada rotate, dia tak ada tukar color, dia tak ada crop tadi. Untuk scan dokumen dia ada. Okay. Contohnya saya nak rotate, katakan kita ambil gambar tu dia terbalik lah kan. Kadang kita ambil gambar terbalik saya kan. Boleh adjust. Saya tekan yang second icon ni. Okay. Boleh adjust. Ataupun kita adjust nak dia dalam black and white, kita tekan this third icon, black and white. Ataupun kita nak color lain. Tengok option apa yang kita ada. Kita ada grayscale. Cuba tengok dia macam mana. Okay. Ataupun kita nak black and white. Ni macam mesin photostat yang lama kan. Ataupun kita nak gambar foto. Gambar foto ni kalau saya ambil option gambar foto ni, dia sama gambar dengan atas tadi. Kualiti dia. Dia macam nampak bayang gelap-gelap sikit kan. So kita tak nak lain tu. Saya nak full color. Okay. Ini kalau kita crop tak betul tadi, kita nak boleh adjust lagi kat sini. Kan? Boleh adjust sikit lagi. Sampailah kita berpuas hati dengan apa yang kita scan. Okay. Lepas ni tak adalah ambil gambar gelap bawah semua kan. Simple je nak scan. Simple. Bila dah selesai, kita pun tekan done. Okay. Tekan done. Oh sorry, tadi tak annotate kan. Okay. Tak markup. Okay. So kalau ada pencil, kita adjust terus. Nak annotate, kena tekan. Okay. Kena tekan sekali lagi.
Saya ulang Tadi kita dah tekan yang pertama tu kita ada this kind of option. Kalau cikgu perasan tak ada pun option markup kan. Macam mana nak markup? Cikgu kena tap sekali lagi dekat gambar ni. Okay, tap sekali lagi. Ataupun kalau tak ada Apple Pencil, cikgu tekan sharing option. Okay, kita tengok apa yang ada. Option yang ada. Nampak kat sini. Dia ada, cikgu perasan tak? Ada option untuk markup. Okay. So kalau tak ada Apple Pencil, kita tekan je. Keluar panel, drawing panel kat bawah. So boleh terus markup and bagi markup kat dia. Okay. Selesai, tekan done. And then done sekali lagi. And then dia masuk balik kepada kita punya notes. Okay. So boleh setakat ni? Ada saya laju ke, ada soalan ke? So far tak ada Cikgu Syo. Cikgu Syo boleh teruskan. Sambil-sambil saya tunjuk tu cikgu boleh buat lah Cikgu boleh buat. Kalau ni cikgu just tanya je laju ke apa ke kan. Cikgu Syo, saya nak ingatkan Cikgu Syo ada lebih kurang 6 minit lagi. 6 minit lagi? Okay, terima kasih. Okay. Alright, next macam mana nak attach file. Okay, selalunya kita guna macam contoh yang saya tunjuk ni, saya attach file kawan saya yang guna Word, kita boleh attach Excel, PDF. Selalunya kita guna PDF. Macam mana nak attach? Kita klik je kat mana-mana bahagian. Okay, saya type dulu. Attach file, tajuk dia. Okay, macam mana nak attach? Kita akan buat split view. Okay, split view macam Puan Noreha tunjuk semalam. Tarik ke bawah ni biar keluar dot ni sikit. Tekan icon file. Saya tekan lama kan? Tekan, bawa dia ke sini. Split view. Tak mau besar sangat, saya adjust sikit. Okay, contohnya saya nak file file yang kecil-kecil sikit. Okay, ini macam kecil. Okay. So, kita just boleh drag and drop. Cikgu ambil ni, cikgu tarik je. Oh, sorry. Silap tarik Ambil ni, tarik je. Silap tarik. Baru betul. Okay, so ulang balik. Cikgu just drag and drop. Drag and drop. Okay, so kalau untuk PDF file, dia akan tunjuk the first page. Okay, dia akan tunjuk first page. Mana page-page yang lain? Cikgu tap dekat gambar ni, dia akan keluar page yang lain. Ini. Okay. Kalau kita attach contohnya bukan PDF, apa? Kita attach Excel ataupun numbers punya file pun boleh. Saya ambil ni keputusan SPM 2020 ni. Ambil. Dia tak boleh tarik lama, dia jadi macam saya ni. Ya, semula ambil, tarik, lepas. Dia akan jadi macam tu. Tarik, lepas. Kalau file Word, Pages, Excel, Numbers, Keynote, dia takkan keluar macam PDF. Dia akan hanya tunjuk the first page. And then macam biasalah, kita kalau PDF ni, kita boleh tag, and then kita boleh markup the document. Okay, boleh markup macam tadi. Okay. Seterusnya nak draw table, saya lajukan sikit draw table. Senang je, cikgu ambil option table di sini. Cikgu ambil option table di sini, dia akan keluar tu. Kalau cikgu nak tambah kolom ataupun nak tambah row, contohnya nak tambah kolom,
Cikgu perasan ada 3 titik tu. Cikgu tekan tu. Nak delete ke nak add? Add column. Okay. Sekejap saya tutup saya punya split view ni. Okay. Dan nak add row. Okay, kita select row bawah. Select row bawah. Ambil 3 titik tadi. Ni 3 titik tu, cikgu nampak tu 3 titik. Kan? Add row ataupun nak delete? Kita nak add. Kalau nak delete, kita tekan delete. Okay. Contohnya saya nak delete row yang kedua. Select row kedua. Tadi duduk sini kan. Select row kedua. Tekan 3 titik tu. Delete. Okay. Simple. So kita boleh isi lah. Anything. Boleh isi table kita. Dia simple table lah. Tak boleh jadi table formatting macam number so. Ini simple table. But serve the purpose. Okay. Sebab notes kan. Not just take notes. And then last sekali saya akan drag masa sikit minta maaf juga, saya drag masa sikit adalah untuk draw and write with pencil. Draw and write with pencil. So kita nak draw. Okay. Apa kelebihan drawing dengan dalam notes ni? Macam-macam kita boleh buat. Macam saya tunjuk tadi, saya buat layout kan. Layout pasar malam naik market kata satu. Masa brainstorming saya boleh tulis instead of type, saya boleh tulis. Okay. Contohnya saya nak draw. Kita tengok draw. Okay. Dia akan keluar this panel, drawing panel kawan. So drawing panel ni kalau cikgu perasan, dia ada satu garis pendek tu. Bila cikgu tekan garis tu, cikgu boleh adjust the position of the panel. Cikgu tekan drag. Tak kacau dia duduk tepi, tolak dia ke duduk bawah, tolak dia ke tepi. Kacau dia tepi, tolak dia duduk atas. Kacau duduk atas, tolaklah bawah ni lagi. Okay. Kalau kacau juga, cikgu boleh tekan 3 titik ni. 3 titik ni dalam Apple punya environment panggil more lah. Kan, more, auto minimize. Saya tak guna auto minimize ni kan, jarang guna. Dia akan jadi kecil di satu option dia. So instead saya auto minimize. So selalu saya tak bawah lah. Okay. So apa yang kita ada kat sini? Kita ada Cikgu show saya mencelah sikit. Ya. Ada soalan. Okay. Is there a way to adjust the size of the rows and columns in notes? Boleh tak kita adjust size row dan juga size column dalam notes tadi? Oh, adjust. Okay. Maksudnya yang ni Ya. Mungkin dia nak besarkan atau kecilkan, boleh tak kita adjust? Tak boleh. Dia just a simple table. Okay. Cuma macam saya type 101 contoh 102. Okay, katakan nak dia duduk center tu boleh lah. Kan? Sorry. Pun tak boleh. Okay, dia duduk macam tu je. Dia just a simple table. Instead of kita draw guna pencil, nampak table macam ni kemas sikit lah. Dia just a basic table lah. Alright. So kita pergi balik dekat drawing kita. Pergi dekat drawing. Apa yang saya nak introducekan adalah function di sini. Dekat drawing panel ni, kita ada marker. Warna merah ni adalah marker pen, kan? Ni dia punya mata dia, kecil besar. Kalau yang second ni secara orang kata universal lah. Saya buka-buka YouTube semua kan. Ramai guna yang second ni, stroke ni sebagai untuk menulis. Okay, second stroke untuk menulis. Tengok mata dia. Dia kalau kita ubah mata dia yang besar sikit. Okay. And advantage lah guna Apple Pencil, stroke dia tu akan jadi lain. Perasaan boleh macam ni. Dia lain sikit. Nampak ujung sini dengan ketebalan dia tak sama kan. Nampak macam sedikit sikit lah. Okay. And then yang blue colour ni is a highlighter. Contohnya kita tulis Matplotlib.
Okay, kita nak highlight kan perkataan tu. Kita ambil highlighter. Tu nak warna kuning. Buka. Kita highlight kan dia. Okay, highlighter. Cuma cikgu ni faham highlighter ni cara dia berfungsi adalah dia akan jadi layer di atas, bukan jadi di belakang. Jadi tulisan kita akan jadi pudar sedikit. Cikgu tengok perbezaan. Cikgu guna warna putih nampak jelas sikit. Okay. Press. Saya highlight kan. Saya highlight. Okay. Instead of, sebab dia ada highlighter tu akan buat satu layer di atas tulisan tu. Instead of, cikgu highlight dulu. Kalau cikgu nak design apa-apa kan, nak tulis, macam nak buat background, cikgu tulis. Highlight dulu baru cikgu tulis. Tengok. Yang bawah tu lagi jelas kan. Highlighter tu akan jadi satu layer di atas. Jadi contoh yang apa yang saya buat tadi, saya ada tunjuk macam ni kan. Welcome to Maplet tu kan. Saya highlightkan dulu kat belakang tu. Contohnya macam painting lah, lebih kurang, baru saya tulis. Dan kalau saya highlightkan kat atas ni, tengok tulisan dia akan jadi pudar. Tengok saya tengah highlightkan perkataan Maplet. Dia pudar dengan sebelah tu. Okay. Kembali kepada yang ni sikit lagi. And then this one adalah pencil. Apa beza pen dengan pencil ni? Okay, kita tengok. Ni marker pen. Pencil stroke dia akan lain. Nampak? Stroke dia lain. Okay, kita boleh ubah yang halus tadi ya. Stroke dia lain. Stroke dia kasar sikit. Then this one is the eraser. Cuma function eraser ni, kalau cikgu tap sekali lagi, dia ada dua, pixel eraser ataupun object eraser. Okay, saya tunjuk contoh. Contohlah sekarang saya lukis segi 4 and then saya lukis rectangle. Saya nak padam kan? Saya nak padam bahagian ni yang saya bulatkan tu. Okay, saya nak padam bahagian tu. Kalau saya ambil object eraser, okay, sorry, saya start dengan pixel eraser. Kalau saya ambil pixel eraser, dia jadi macam pemadam yang biasa. Nampak? Saya padam. Sekejap okay, saya padam. Tu katakan saya nak padam atas. Dia jadi pemadam biasa lah. But then kalau kita ambil object eraser, saya tekan je yang saya bulatkan tadi kan, dia akan hilang square tu. Dia akan hilang satu objek. Okay, tu beza tu. And then this one, yang warna hitam ni, sebelah eraser tu kita panggil selection tools. So kita boleh select. Contohnya saya nak select perkataan, saya nak select triangle ni kan. Okay, saya contohnya kat triangle. Dia akan select. Okay, saya buat balik. Saya ulang balik. Sekarang ni saya nak select triangle. Okay, saya nak select triangle tu. Saya ambil selection tools yang ni, yang warna hitam ni, sebelah eraser tu, between eraser dengan ruler. Saya ambil tu. And then cikgu select. Sebenarnya cara select dia, formalnya kita select apa yang kita nak. Tapi dia akan susah, dia akan ni semua. Instead of, cikgu boleh conteng sahaja, select macam buat cakap-cakap gitu kan. Kita scratchkan dia. Okay, cikgu scratchkan triangle tu, cikgu lepas. So dia akan select. Apa function selection ni? Maksudnya kita boleh, saya tap dekat triangle yang tengah selected triangle tu, saya tap and hold. Tengok apa boleh buat. Saya boleh ubah dia punya position. Okay, ataupun tadi saya tap and hold, tapi kalau saya just single tap on the triangle, dia akan keluar option cut, copy, delete and duplicate. So duplicate lah. Tak payahlah lukis banyak-banyak. Itu yang jadi masa saya tunjuk this one, layout night market ni. Okay, yang gold rectangle tu
So ini saya lukis satu je. Lepas tu saya select, saya duplicate sebab tu dia sama size. Okay? Kalau kita nak lukis satu-satu tu obviously tak sama size lah, kurang lah cantiknya kan. Next adalah pasal ruler. Okay, cikgu matematik terutamanya lah, cikgu lain pun sama lah juga, macam saya pun saya guna juga. Contohlah nak ajar siapa lah, geometri. Yes, geometri boleh. Sebab apa? Ruler ni bukan setakat ruler, dia ada angle. Macam mana nak guna? Kita tap kat sini, tap ruler. Ni kita kena guna 2 fingers. Okay, 2 fingers, tak kisahlah. Satu finger jari tangan kanan, satu tangan kiri, ataupun guna satu tangan je tapi guna 2 jari. Okay, kita tap kedua-dua jari tu. Nampak dia keluar angle kat tengah. Contohnya kita nak ajar lukis right angle triangle. Kata right angle triangle. Kita select. Dia takkan lari. Okay. And then kalau cikgu perasan, masa cikgu tarik tadi, macam saya tarik tadi, saya padam balik saya tarik tadi, dia keluar dia punya length berapa milimeter. Nampak? 100, 200, 200, 300. Ni panjang dia. Inilah function ruler untuk mengukur juga kan. Jadi dia keluar dia punya ukuran kat situ dalam unit milimeter. So cikgu matematik tadi kan, kita ni cikgu seni ke, nak lukis objek ke kan. Okay. So kita tanya student, kalau right angle triangle sini maksudnya 90. Maksudnya 90. Jadi berapakah angle kat sini? Untuk kita tanya, berapakah angle kat sini? Ya saya tukar warna lah, seronok sikit. Senang nak je. Okey, tukar warna biru pula. Ni 90 degrees tadi. Okey. Jadi berapakah angle kat sini? Kita boleh ukur. Nampak 30 degrees. Jadi tak payah pening kepala kita cerita nak proofkan the right angle triangle, sebab selalunya student hafal 90, 30, 60 kan. Tapi kita nak proofkan macam mana? Guna note, senang je. Kita tunjuk pembaris tadi. Kalau kita nak draw kat whiteboard, susah nak guna protector yang besar tu. Dia ada protector yang besar tu kan. That's one way lah. Tapi dalam notes pun kita dapat tunjuk benda ni. So kita just tulis terus. Sini adalah 30 degrees. So sini 90. Dan boleh ajar Pythagoras theorem juga. Macam mana nak ajar Pythagoras theorem? Ingat tadi masa kita lukis tadi dia keluar length berapa. Boleh lah buat. Ni berapa suruh student ukur. Okey, nak lukis sampai 570. Nak sini berapa yang biru ni? Contoh 300, kita ambil nombor-nombor pelik sikit kan, 350. Betul ke ataupun kita nak tunjukkan Pythagoras theorem? So kita ukur kat sini length dia berapa. So kita gunalah formula Pythagoras, tengok betul tak? Obviously memang betul lah, cuma kita nak tunjuk kat student, cikgu matematik lah kan? Contoh dia. Okay. Dan yang last kali bahagian color-color ni kita boleh ubah lah. Kalau kita nak ubah highlighter, kita kena select highlighter dulu. Sekarang saya select marker kan, saya nak select highlighter, nak ubah warna kena select dulu. Okay. Dan yang warna-warni tu ada banyak lagi option warna kan, macam nak melukis pula. Okay. Antara kelebihan lain juga drawing tool ni, apa yang saya buat, tak semestinya subjek saya, maksudnya any subjek, dia boleh create a mind map. Ini. Okay. Dia boleh create a mind map. Dan kita boleh kalau student masuk bilik yang ada iPad, kita boleh guna option collaborate kat sini. So masing-masing jot down satu kumpulan, mungkin kita tulis satu kumpulan, assign satu kumpulan tu untuk cari advantage of the nuclear fission. Masing-masing jot down dekat notes. Okay. Satu group lagi disadvantage, guna Apple Pencil. So dia akan jadi macam ni lah. Tulisan saya ni memang susah faham sikit kan, tak berapa nak lawa. Okay. Alright. Okay, kalau ikut 10, kan 45
Okay. Kali Syul nak tambah cukup kan kita dah habis lah. Okay. Okay. Nak tambah tadi dekat yang bila buat mind map tu, katakan kalau this is where you can with students dia boleh guna untuk collaborate. Yes. This one. So maknanya 2-3 orang dia buat, everyone they do on one notes tapi everyone chip in their ideas. This is great. Good. Ataupun kita dengan colleagues kita kan, dengan cikgu-cikgu lain kan, nak brainstorming ideas ke apa ke, boleh. Kita boleh guna collaborative function ni lah. Sangat menarik. Syul, to inform the rest juga kan, collaborative function ni maksudnya kalau Syul berada di Kedah, Syukri berada di Taiping, you still boleh collaborate ya. Bukan ni collaborate tu semesti berada dalam satu bilik yang sama. Betul. Yeah. Thank you kawan, betul. Okay, another one before you end is to sharing di mana you can share it through email, through AirDrop. Okay. Maksudnya kita tekan sharing option ni, kita boleh share AirDrop, masuk Telegram tadi ke, ataupun kita nak print, copy. Dia ada function lain juga. Kita log note. Okay, log note ni function dia kita nak letak password. Contoh kita ada tulis details pasal butiran kerja kita lah. Saya lah tu kan, saya buat butiran kerja, nombor gaji, apa benda semua tu, dan notes tu saya nak biar saya je boleh access. Okay, jadi saya log note. Bila nak open je kena guna password, another password kan. Maksudnya kalau orang dapat iPad kita, dia buka notes, dia perlukan another layer, kena lalu go through satu lagi layer, protected layer lah, pasal kita punya maklumat tu. Dia guna function log note. Okay. Ada banyak lagi di bawah ni. Tapi kalau log note tu make sure kita kena ingat kita punya password lah. Kalau lupa tak ada siapa gitu. Tak ada siapa menangis kat situ lah. Last kali sebelum kita habis, kita nak tunjukkan apa macam real life situation dalam kita punya educational environment, education punya environment, macam mana kita nak guna notes ni kan, bila kita nak guna. Contoh beberapa cadangan lah, sama ada kita boleh guna notes ni untuk design ataupun draft the eksperimen untuk science subject. Kita boleh draft, note down barang apa kita nak tempah, ataupun kita boleh produce mind maps untuk most of the situations. Kita boleh create to-do list untuk homework ataupun kita punya task, everyday task dekat sekolah. Kita boleh collaborate. Okay, so yang ni kena add people saya pun baru tahu. Saya ingat macam pages, keynote semua tu, sharing. And then ataupun kita boleh guna notes ni sebagai as a board lah. As a board, kita dah connect iPad kita dengan projector kan. Kita guna board untuk mengajar contoh-contoh. Okay. Things to explore. Satu lagi apps yang menarik, mungkin di sesi yang akan datang lah. Dia ada satu, kalau kita update iOS 13 ataupun iPadOS 13.4 ni, dia ada apps yang dinamakan sebagai voice memo. Yang ni pun paperless and on the go. Dia just cakap je kat dia. Dia rakam suara. Okay? Boleh cuba. So saya rasa banyak jauh track hampir track 20 minit, minta maaf. Jadi itu saja daripada saya, apa yang saya sempat kongsikan pada malam ni. So this is my social media lah kan. Untuk nak terbuka ke, subscribe and follow. YouTube tu tengah mencari subscribers.